Aduhan adalah antara 10 tanda besar kiamat. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, diriwayatkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Oleh itu, tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat yang akan menimpa seluruh keadaan manusia, sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan." Manakala menurut hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, hari kiamat tidak akan berlaku sebelum 10 tanda besar ini berlaku, dan salah satunya ialah kepulan asap tebal yang meliputi seluruh langit dikenali sebagai Ad-Dukhan. Perkongsian Ad-Dukhan ini pernah juga saya kongsikan di episod lalu. Kepada mereka yang belum menonton episod tersebut, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Tapi secara ringkasnya, saya ceritakan apa yang saya kongsikan dulu untuk memberikan anda sedikit gambaran. Di video tu, peristiwa Ad-Dukhan mula menjadi kebimbangan orang ramai bila seorang ustaz yang dikenali sebagai Ustaz Zulkifli menyampaikan teori macam mana kalau Ad-Dukhan akan berlaku pertengahan bulan puasa tahun 2020. Tahun ni, lebih tepat lagi pada 15 Ramadan 1441 Hijrah ataupun 8 Mei 2020. Menjelang Ramadan tinggal sisa 8 bulan lagi. Dari sekarang 8 bulan lagi tersisa. Saya minta 8 bulan ini kepada Bapak Ibu semua, persiapan-persiapan akhir zaman tolong benar-benar disiapkan, Pak. Seandainya benar ternyata Ramadan 1441 Hijriah hantaman meteor menabrak bumi ini. Tarik 15 Ramadan ini dirujuk daripada sebuah hadis yang sangat daif, di mana ada setengah ulama berpendapat itu adalah hadis palsu. Menurut Ustaz Syafiq Riza Basamalah, hadis yang Ustaz Zulkifli itu rujuk dari sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila telah muncul suara kuat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan di bulan Zulkaedah dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan juga Muharram. Apa dia Muharram itu? Baginda mengulangnya 3 kali. Amat jauh sekali, amat jauh sekali, amat jauh sekali. Manusia terbunuh pada jumlah yang sangat besar. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumaat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk. Para gadis keluar dari pingitannya pada malam Jumaat di tahun terjadinya banyak gempa bumi. Jadi kalian telah melaksanakan solat subuh pada hari Jumaat. Masuklah kalian ke dalam rumah. Tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah rongga-rongga badan, selimutilah diri kalian dan sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara kuat itu, maka bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Tuhan kami Allah. Kerana barang siapa yang melakukan hal itu, nescaya ia akan selamat, dan barang siapa yang tidak melakukan hal itu, ia akan binasa. Sekali lagi disampaikan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Para ulama mengatakan hadis yang dirujuk oleh Ustaz Zulkifli tadi adalah palsu, dan Nabi tidak pernah menyampaikan ucapan ini. Dengan arti kata lain, hadis yang dirujuk oleh Ustaz Zulkifli tadi palsu. Berbalik kepada teori Ustaz Zulkifli yang menyebarkan teori Dukhan berlaku tahun ini. Apa yang membuatkan semua orang semakin takut dengan teori ini? Katanya lagi, pada tahun 2020, para saintis dari NASA telah mengenal pasti meteor yang akan melintas berdekatan dengan bumi, dan berkemungkinan juga meteor inilah yang akan jatuh ke bumi kemudian menyebabkan kepulan asap tebal. Menakutkan bila apa yang diceritakan tentang meteor ini betul. Memang hasil kajian saya memang betul pun saintis dari NASA ada mengenal pasti meteor akan melintas bumi pada bulan April. Tapi jangan risau, mereka mendapati risiko untuk ia terhempas di bumi sangat-sangat rendah. Ada juga yang melibatkan ramalan ini dengan gunung-gunung berapi yang meletus secara serentak ataupun dalam jangka masa yang
pendek di Indonesia. Namun begitu, ramalan-ramalan ini tidak mengiyakan teori Ustaz Zulkifli tadi. Jadi dengan penyebaran teori inilah timbul pelbagai reaksi. Ada yang takut, ada yang keliru dan bermacam-macam reaksi lain lagi. Selain itu ada juga yang mengecam Ustaz Zulkifli, menuduh apa yang disampaikan palsu, dan itulah secara ringkasnya episod lalu. Sekali lagi kepada mereka yang mahu menonton episod tersebut, akan saya tinggalkan link di description di bawah. Berbeza pula dengan apa yang ingin saya kongsikan hari ini bukanlah kupasan terperinci pasal ramalan Ustaz Zulkifli, tapi saya ingin berkongsi secara terperinci fakta adukan berasaskan sumber sahih dan dari penyampaian para ustaz. Adukan 1 daripada 10 tanda kiamat besar. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu lihat sebelumnya 10 tanda besar, iaitu dukhan, asap, dajjal, ad-daba, seekor haiwan yang keluar daripada bumi, terbit matahari dari barat, tanah tenggelam di timur, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Yajuj dan Majuj, 3 kejadian tanah tenggelam di timur, tanah tenggelam di barat, dan tanah tenggelam di semenanjung Arab. Akhir sekali ialah api yang keluar dari sebelah Yaman yang akan menghalau umat manusia ke tempat perhimpunan mereka. Berdasarkan hadis sahih tadi, sekarang kita tahu yang adukan ini adalah 1 daripada 10 tanda besar kiamat. Tiada riwayat menceritakan mana yang keluar dulu, mana yang keluar kemudian, melainkan 3 tanda besar. Tanda besar yang mana, anda tanya? Menurut Ustaz Wadi Anwar, ulama bersepakat yang 3 di antara 10 tanda besar ini akan berlaku serangkai ataupun back to back. 3 tanda tersebut ialah adukan, ad-daba dan terbitnya matahari di sebelah barat. Dan ketiga-tiga ini berlaku paling dekat dengan kiamat. Contohnya menurut Ustaz Anwar lagi, kalau pagi matahari terbit dari barat, petang tu akan terjadi adukan ataupun ad-daba. Dan begitulah sebaliknya. Sebelum berlaku dukhan, dia akan berlaku tanda-tanda kiamat yang lain, tanda-tanda besar kiamat yang lain dulu. Antara tanda besar kiamat yang paling awal ialah Dajjal. Dah berlaku ke Dajjal? Belum. Nombor 2, ulama yang membahaskan hadis-hadis akhir zaman menyebutkan bahawa 10 tanda besar kiamat ini mereka meletakkan 3 daripadanya adalah serangkai. Bermaksud iaitu dukhan, dabah dan terbit matahari di sebelah barat. 3 ni duduk di serangkai. Bermaksud, sebelum adukan terjadi, mesti berlaku dulu tanda-tanda besar yang lain. Contohnya kemunculan Dajjal ataupun kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Barulah akan berlakunya adukan. Tapi sekarang, tanda besar yang lain pun belum lagi jadi. Dengan itu, belum lagi tiba masa untuk adukan datang. Ciri-ciri adukan. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi daripada Huzaifah bin Al-Yaman pula, mengatakan yang adukan akan meliputi seluruh bumi ini, di mana setiap manusia akan melihat dengan jelas adukan ini. Tidak memudaratkan untuk orang beriman. Orang-orang beriman hanya mengalami demam ataupun selisma sahaja, tetapi akan memudaratkan bagi orang yang tidak beriman. Menurut Ustaz Wadi Anwar, asap-asap dukan ini akan masuk melalui rongga-rongga tubuh badan, membuatkan mereka terseksa, memekakkan telinga, sehinggakan otak mereka bergegar. Itu kepada orang yang tidak beriman apabila terkena asap adukan ini. Apabila terkena dukhan itu kepada orang yang bukan Islam, sehingga boleh memekakkan telinga mereka, bergegar otak mereka. Dan apabila dukhan itu terkena orang yang beriman, orang Islam, maka dia akan terasa seperti selsema saja, demam ringan ataupun selsema. Saidina Huzaifah pula mengatakan yang dukhan ini akan berlangsung selama 40 hari 40 malam sebelum ia hilang. Kata Saidina Huzaifah, dukhan itu akan turun selama 40 hari. Saidina Huzaifah sebut. Adakah ad-dukhan akan berlaku pada tahun 2020? Ramai ulama yang berpendapat teori ad-dukhan berlaku pada tahun 2020 tidak boleh dipercayai.
ramai ulama yang bersependapat, sedangkan Nabi sendiri pun tidak pernah meletakkan tarikh ini kan lagi manusia. Tapi ingin saya memetik pandangan daripada Ustaz Abdul Somad. Katanya kalau ia terjadi maka kita sudah bersedia. Kalau ia tidak terjadi, kita masih lagi sudah bersedia. Jadi tiada salahnya untuk kita bersedia. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Ustaz Syafiq Riza Basalama pula tegas mengatakan jangan kita percaya dan taksub dengan hadis-hadis palsu. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Kesimpulannya, tiada siapa yang tahu bila hari kiamat akan terjadi dan itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja video daripada saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Saya cuba sedaya upaya untuk rujuk sumber-sumber yang sahih. Kalau ada salah silap di dalam penjelasan saya, pastikan anda betulkan kesilapan saya di ruangan komen di bawah. Dan mungkin kalau ada yang masih keliru lagi, pastikan anda tonton semula video ini ataupun jalankan penyelidikan anda sendiri. Semoga segala maklumat yang disampaikan ini sahih, insya-Allah sahih. Namun begitu, pastikan anda jalankan juga penyelidikan anda sendiri. Akan lebih banyak lagi topik menarik yang akan saya kupaskan di sini, topik-topik yang bermanfaat untuk semua goers. Apapun, selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa. Janganlah kamu takut di luar sana, Tuhan tidak akan terjadi pada tahun ini, insya-Allah. Itu sahaja perkongsian saya tentang ad-duhan ini. Mungkin kalau anda ada maklumat tambahan yang lain lagi, bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Apapun, semoga video ini dapat memberikan anda sedikit pencerahan melalui perkongsian daripada ustaz-ustaz dan juga pakar-pakar hadis. Mungkin anda ada topik lain lagi yang anda ingin saya rungkaikan dan kongsikan, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-kubi go, menarik setiap hari.